Salam sejahtera dan salam suratku sayang. Buletin UKAS edisi Tengah Hari 26 Oktober 2021 bersama saya Grace Chondi. Berita Tengah Hari dimulakan mengenai pembinaan baharu bangunan Sekolah Kebangsaan SK Sungai Ladong yang dijangka siap sepenuhnya pada 22 Ogos 2022. Menteri Muda, Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi berkata, projek menelan kos sebanyak 8.6 juta ringgit itu melibatkan 6 bilik darjah dan 8 unit rumah guru dan kemudahan lain di sekolah berkenaan. Adun Sebuyau itu memberitahu pembangunan projek berkenaan sepatutnya dijadualkan siap pada 6 Mei lepas, namun mengalami kelewatan susulan penularan wabak COVID-19. Jelas beliau selepas mengadakan lawatan ke tapak pembinaan SK Sungai Ladong di Kampung Sungai Ladong pada Isnin, sekolah baharu itu adalah bagi menggantikan bangunan lama yang terletak terlalu hampir dengan tebing Sungai Batang Sadong dan sering berdepan masalah hakisan tanah dan banjir. Tambahnya, apabila siapnya projek itu kelak, ia bakal memberi manfaat dan kemudahan pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar serta guru-guru. Dalam program basingan, Datuk Julaihi menyempurnakan majlis penyerahan bantuan peralatan projek Dana Jaminan Makanan DJM di Kampung Hilir Terbelu. Beliau maklumkan penerima adalah menerusi projek bantuan ke arah pertanian organik di bawah DJM dan projek Touchpoint Jabatan Perikanan Laut Sarawak untuk kawasan Sebuyau. Jelasnya, antara bantuan yang telah diserahkan adalah bantuan pusat pengeluaran ikan masin berjumlah RM43,692, manakala pusat pemprosesan produk hiliran ikan masin dan obor-obor berjumlah RM41,133.30 kepada pengusaha dari Kampung Terbelu. Keseluruhan bantuan di bawah projek bantuan ke arah pertanian organik ini berjumlah RM84,825.30 yang akan menerima peralatan pemprosesan seperti yang dipohon dan diluluskan oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Tambah beliau lagi, Kumpulan Komuniti Perikanan Kampung Terbelu, MyKP Terbelu, Pusat Pengeluaran Ais Flag, nelayan telah menerima bantuan berjumlah RM100,000 dan penerima bengkel dan membaik pulih peralatan pertukangan menerima bantuan berjumlah RM9,990 menerusi bantuan projek Touchpoint. Katanya lagi, seramai 24 penerima telah menerima bantuan yang sama iaitu peralatan navigasi nelayan berjumlah keseluruhan RM169,710. Berita seterusnya, Menteri Muda, Hal Ehwal Korporat dan UKAS Datuk Abdullah Saidul berharap Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dapat menyalurkan peruntukan besar kepada golongan nelayan dan petani dalam Belanjawan 2022 yang akan dibentangkan pada hujung bulan ini. Adun Semap itu berkata penyaluran peruntukan besar itu sebagai menghargai pengorbanan serta memperkasakan peranan golongan berkenaan. Tegasnya, golongan nelayan mahupun petani juga dianggap sebagai frontliners dalam konteks menyalurkan bahan makanan ke setiap rumah di negeri dan negara ini. Yang kita harapkan ialah dalam belanjawan kerajaan persekutuan yang akan datang, saya harap Perdana Menteri dapat menyalurkan belanjawan yang besar untuk warga nelayan dan warga tani di seluruh negara melalui jabatan-jabatan di setiap negeri supaya bantuan-bantuan ini dapat sampai ke akar umbi. Kerana kita tahu warga nelayan dan warga tani adalah juga frontliners dalam konteks penyaluran bahan makanan ke setiap rumah di negeri dan negara ini. Saya rasa pengorbanan mereka haruslah dihargai dan peranan mereka haruslah diperkasakan. Beliau menjelas demikian kepada UKAS pada majlis penyerahan lesen sampan khas nelayan serta bantuan peralatan di Dewan Kampung Betanak Pulau Bruit Daro pada Isnin. Menurutnya, inisiatif dilaksanakan oleh Jabatan Perikanan Laut Sarawak dalam membantu para nelayan di kawasan Pulau Bruit amat dihargai. Inisiatif Jabatan Perikanan Negeri untuk menyalurkan pelbagai bantuan kepada warga nelayan di Pulau Bruit, terutama sekali di sebelah utara ini, amat dihargai. Termasuklah juga penyampaian lesen-lesen baru kepada nelayan-nelayan yang baru sebenarnya yang belum pernah mendapat lesen. Itu juga amat dihargai. Sebanyak 28 lesen baru sampan khas nelayan dan bantuan peralatan projek Dana Jaminan Makanan DJM Komuniti 1 kepada 3 penerima bernilai RM48,000 diserahkan dalam majlis tersebut. Turut diserahkan bantuan DJM kepada Komuniti 2 kepada 3 penerima bernilai RM37,000 dan bantuan projek pembangunan modal insan kumpulan sasar perikanan berupa solar dom bernilai RM32,200.
Ia turut menyaksikan lantikan 27 ketua jaringan perikanan kawasan Matu Daro dan Pulau Bruit bagi tahun 2021-2023. Sementara itu, Timbalan Pengarah Jabatan Perikanan Laut Sarawak, Liza Long berkata, pelantikan 27 ketua jaringan perikanan kawasan Matu Daro dan Pulau Bruit bertujuan menjadi mata dan telinga jabatan dalam mengenal pasti permasalahan yang dihadapi komuniti penelayan. Kita pada hari ini juga ada melantik 27 orang ketua jaringan perikanan yang merupakan mata dan telinga jabatan lah, yang akan membawa isu-isu dan membantu jabatan dalam mengurus untuk dari segi pengurusan sumber perikanan lah, dan juga membantu nelayan-nelayan dari segi pelesenan dan sebagainya. Dan untuk Jelasnya lagi, bantuan tersebut bertujuan memberikan kemudahan kepada para nelayan menjalankan kerja harian dan seterusnya membantu usahawan produk hiliran nelayan. Sementara itu, sebanyak RM1 juta telah dibentukkan oleh kerajaan dalam bentuk peralatan dan pembakaian bot untuk membantu golongan nelayan di kawasan Demak Laut. Adu Demak Laut Dr. Hazan Abdang Hipni berkata bantuan itu dibentukkan kepada nelayan yang berdaftar di bawah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM untuk memudahkan mereka ke laut. Kerajaan negeri juga ada menghulurkan bantuan kepada setiap dun untuk nelayan-nelayannya sebanyak RM1 juta setahun, yang beri alat-alat kita, alat dan perkakas untuk ke laut, repair boat dan sebagainya. Dan bantuan ini saya rasa untuk Demak Laut akan diagihkan dalam masa yang terdekat. Kita terpaksa postpone sikit program disebabkan oleh wabak pandemik COVID. Masih ada ya, kebanyakan rancangan ini sudah pun dilaksanakan khas untuk meningkatkan lagi taraf sosioekonomi para nelayan di kawasan kita, terutama sekali di Demak Laut. Kerana Sarawak juga telah pun melancarkan program Tukung. Ingat, so seluruh Sarawak daripada Tanjung Datuk sehinggalah ke Bintulu, daripada Tanjung Datuk, Lundu sampai ke Bintulu telah pun dipasangkan Tukung tiruan. Di antara program dan perancangan kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri untuk meningkatkan taraf sosioekonomi para nelayan. Jadi sekali lagi saya ucapkan. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan bakul makanan sumbangan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI kepada nelayan di Kampung Tanjung Bakul sebagai simbolik program Road to 50 LKIM. Bantuan itu adalah salah satu inisiatif dan keprihatinan MAFI dan LKIM terhadap kelangsungan hidup masyarakat nelayan, terutamanya ketika menemani tempoh mencabar ini. Dalam pada itu, Dr. Hazan turut mencadangkan agar kawasan perumahan bagi nelayan dibina Kampung Tanjung Bakul di masa akan datang. Selain penyampaian bakul makanan, turut diadakan aktiviti gotong royong perdana yang diadakan di Masjid Darul Abidin Kampung Tanjung Bakul yang disertai warga LKIM, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKKK serta penduduk sekitar dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Beralih dengan laporan sumbangan sebanyak RM230,000 kepada masjid, surau dan persatuan komuniti bagi kawasan Dun Tasik Biru dari Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Datuk Ahmad Muhammad Asfiah Awang Nasar. Majlis penyerahan sumbangan tersebut telah diadakan di Bungkonis, Kampung Tanjung, Singai pada Ahad. Datuk Ahmad Muhammad Asfiah memaklumkan sebanyak RM60,000 disumbangkan kepada 2 masjid dan 7 surau, manakala RM170,000 disumbangkan kepada 12 persatuan komuniti atau sosial di situ. Dalam pada itu, Adun Tasik Biru Datuk Henry Reginep yang turut hadir merakamkan penghargaan kepada Speaker Dun Sarawak atas bantuan yang diberikan kepada kawasan Dunnya. Dan saya bersyukur kerana Datuk Amal mempunyai ruang untuk saya dan sudi berkunjung ke Tasik Biru. Beliau bawa berita baik untuk beberapa agensi ataupun institusi di kawasan Tasik Biru. Saya berunding dengan yang berhormat, tolong saya untuk kawasan Melayu. Saya jaga kawasan bukan Melayu, dia bersetuju.
Itu sebab dia akan menolong saya di kawasan masjid di surau, dan bukan sahaja itu, ada juga institusi seperti Sebekas, Ibu Tunggal, PIDK, Datuk Amal pun bersetuju untuk membantu kita di kawasan tersebut. Di Dut Engkelili pula, program ziarah UKAS terus dilaksanakan di Gereja St. Anthony's Crown Scheme pada Ahad. Gereja tersebut merupakan salah satu lokasi yang terpilih bagi program berkenaan di Dun Engkelili. Dalam program itu, pihak Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS telah menyampaikan keperluan pencegahan COVID-19 sebagai usaha mengekang penularan wabak COVID-19 itu mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Pihak gereja dalam pada itu merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri dan UKAS atas sumbangan yang diberikan kepada mereka. Beralih ke perkembangan COVID-19, kes di Sarawak mencatatkan penurunan ketara pada Isnin dengan merekodkan 493 kes melibatkan 20 daerah, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 237,049 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Dalam pada itu, JPPN Sarawak menerusi kenyataan medianya memaklumkan 481 kes baharu dalam kategori 1 dan 2, manakala 12 kes dalam kategori 3, 4 dan 5. JPPN Sarawak turut melaporkan 18 kematian dalam 12 September hingga 24 Oktober 2021. Sementara itu, 2 kluster diisytiharkan tamat iaitu kluster Kampung Muara Tebas 2, Kuching dan kluster Batu 10, Jalan Oya, Sibu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my, dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Lindungi diri anda dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan seperti memakai mask, jarak 1 meter dan kerap cuci tangan. Kita jaga kita, jaga Sarawak, into Sarawak. Salam UKAS.